Hello, Assalamualaikum semua, apa khabar? Dan salam sejahtera. Setiap hari mulai, yelah, you dah tengok saya pun ada previous video saya share pada you. Dan saya most probably saya akan ada satu video setiap hari, di mana video tu saya tak ada kind of video yang saya buat awal, pre-video berdasarkan konten-konten yang sesuai. Sebab you yang follow saya dalam financial market ni, fokusnya kita nak make money, dan kita faham the most important part untuk make money ialah work on your inner self. Tetapi pada sambutan saya akan share saya punya daily thought. Okay, daily thought maksudnya apa yang saya berpandangan ialah penting untuk you fokus masa tu. So basically idea ialah you dapat real time daripada saya. Dan ada video dia buat daripada macam iaitu kamera macam ni, ataupun secara profesional, ataupun beli kamera kamera yang saya selalu gunakan lah masa saya travel dan sebagainya. Okay, hari ni saya nak fokuskan pada mengenai konsep dua perkara yang wajib you fokus kalau you betul-betul nak make it dalam hidup you. Maksudnya kalau you betul-betul nak ada result, you betul-betul nak make more money, betul-betul you nak live to the fullest. Dua perkara, guys. Dan dua perkara ni adalah biggest commodity in the world. Okay, komoditi terbesar ni, dua perkara ni you kena fokus. Nombor satu iaitu iaitu mental focus. Ability mental kita untuk fokus satu perkara sehingga kita dapat result, ataupun kita aware dengan decision making kita, sekaligus dia memberi kita better result. Okay, mental focus. Nombor satu, mental focus. Jadi macam mana kita nak tahu kesan pada mental focus macam ni? Berdasarkan kajian, dulu-dulu Asian ni dia mengalami satu konsep dipanggil iaitu, dia bukan tak fokus tau, tapi dia more on pada macam ikut by reaction, bukan intention. So meaning ialah dia bangun pagi, aku nak buat apa hari ni? Oh, rasa lapar, nak makan apa paling best? Pergi kat kedai order, apa yang paling best? Instead dia order apa yang sesuai yang dia patut makan. Okay, sebagai contoh. Ataupun lagi ialah, pergi jalan-jalan, rasa nak pergi mana? So boleh kata dia macam so called impromptu, ataupun yang ayat yang mungkin paling tepat dan kadang ialah iaitu rational. So ramai kita ni, saya perasan, dan saya tak nak cakap kita pasal dia terlalu judgemental. Saya bukan judge, tapi more reporting pada you based statistik. Ialah you nak kena fokus kepada ialah perkara yang you nak buat supaya life you ialah intentional, bukan reactional. Dan lazim ialah kita jadi reactional. As simple as macam ni kan, kita bangun pagi, kita tengok social media menceritakan topik-topik tertentu. Faham tak? Pasal tak tahulah, pasal itu, ini kes apa, skandal ke apa, saya tak sure lah, ataupun pembunuhan, ataupun politik. Jadi kita ingat itu pemikiran kita hari tu, tapi kita tak sedar sebenarnya kita react kepada sumber-sumber seperti social media ataupun kawan-kawan kita. Dan apatah lagi kalau kita jenis ada kawan yang suka melepak dan sebagainya, kita lepak, of course ada topik-topik tertentu, guys. Dan topik-topik ni sebenarnya ialah memberi satu konsep dipanggil reactional. Jadi kita kena ada fokus kita lah, iaitu kita nak intentional, kita ada intention. So kenapa intention ni penting? Pasalnya dia akan drive kita punya main primary question kita, dan akhirnya kita buat tindakan berterusan. Sebagai contoh apa? Contohnya lah, minggu ni, let's say hari ni saya bercakap ni obviously ialah hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis dah. Oh, cepat masa berlalu. Okay, hari ni hari Khamis. So jadi hari Khamis bermaksudlah, adakah kita set minda kita pada hari-hari lepas? Apakah bila kita pergi pada Friday ataupun Friday finisher kita, apakah kita ni sebenarnya lah bertindak mengikut intention kita minggu ni? Dari segi perancangan kita, kerja kita, emotion kita, ataupun thought process kita. Itu konsep dipanggil weekly design. Dan kita kena jelas iaitu dari segi tindakan kita. Maksudnya dari segi weekly, apakah fokus utama kita untuk kita design? Kita bukan nak ada ialah reactional. Sebab ini most important thing. Saya dengar Jim Rohn cakap, saya dengar Tony Robbins cakap, saya dengar banyak lah yang cakap lah, sebenarnya ialah sangat penting you fokus kepada ialah intentional, bukan reactional. Jadi mental focus, ability untuk fokus mingguan, bulanan, apa target you, 3 bulan sekali, measure. Lepas tu pada sama jugalah setahun sekali, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30, 50 tahun, walaupun you dah meninggal. Itu contohnya. So mental focus. So macam mana nak dapat mental focus? Mental focus ni satu ialah you kena faham konsep asas awareness. So awareness ni dia datang daripada thought process. You kena faham ialah you punya fikiran bukan you. Kadang-kadang saya tanya student, saya tanya mana-mana follower, ataupun saya borak, saya tanya ialah, okay, saya sedang tanya soalan ni. Katalah saya kata, apa you nak buat dalam hidup? Let's say saya tanya soalan macam tu, dan mereka akan jawab bla bla bla. Saya tanya siapa yang berfikir bagi soalan, bagi jawapan tu kepada soalan. Dia akan cakap dia. Itu adalah bermaksudlah you tak ada awareness. Sebenarnya fikiran tu bukan you. Fikiran tu adalah semata-mata conditional, ataupun dia adalah wiring daripada experience lepas, you punya pembelajaran, observation secara consciously ataupun subconsciously.
So main point saya ialah sekarang ni, you kena observe yang fikiran tu bukan you. Termasuk juga emosi. Emosi bukan you guys. Kadang-kadang ada orang yang tak faham ialah dia rasa emotional, dia rasa emotion, dia deep down dengan emotion, dia rasa emotion tu adalah identity dia, which is not true guys. So fikiran, thought process dan juga emotion, dua perkara ni ialah tidak terlibat langsung dengan kita. Kita adalah conscious mind. Maksudnya kita ialah fikiran yang conscious. So fikiran ni mesti teliti. Nombor satu, kena observe you punya emotion dan juga you punya thought process. Dua-dua ni bukan kaitan dengan you. Okay, so you kena arahkan dia, you kena tekankan dia, you kena ada sadwa, kan, berdasarkan rajas dengan tamas ni. Itu dalam yoga konsep dia lah kan. Okay guys, mental focus. Satu ialah you kena observe, you bukan you. Nombor dua, untuk create high awareness ialah kena buat free writing. Free writing meaning ialah you tulis atas, tak kisahlah atas, kira dalam guna komputer, ataupun you tulis atas kertas, ataupun you tulis atas tab guna pen. Awareness you tulis apa you punya thought process, apa you observe, apa you feel, kan, apa yang you nak buat. So at least you start dengan free writing tu juga akan membantu. Okay, yang kedua ialah free writing. Yang ketiga, iaitu you letakkan diri you sebagai daily intentional. Sebagai contoh apa? Bangun pagi-pagi ni kan, jangan macam buat benda lain dulu. Pastikan at least lah, kalau tak cukup masa sejam ke setengah jam, saya selalu cakap lah, spend 1 jam untuk diri you kan. At least 5 minit. Ada tak you buat at least breathing ke, emotion expansion ke, ataupun you tulis sikit aku intention aku hari ni ke, ataupun at least you spend masa sekejap. Apa yang sebenarnya, kadang-kadang mungkin tak ada masa, you terpaksa driving dan sebagainya. Sambil driving tu you cuba dig down sikit dalam, tak payah buat pernafasan, tapi just fikir, apa yang aku bersyukur hari ni, apa sebenarnya aku happy. Create something. Mesti ada benda yang you bersyukur. Aku bersyukur aku sihat, aku bersyukur sebenarnya aku masih ada makanan. Kadang-kadang kita susah kan, kita rasa semua dah tak berlaku, dunia dah berakhir. So fokus apa kita bersyukur, dan apa yang kita happy. Mesti ada benda kita happy je, betul tak? Mesti ada punya. Create something as simple as aku choose aku happy. So itu adalah penting. Mental focus iaitu yang mesti ada intentional. So daily, ada tak, of course saya ajar you priming dan sebagainya, siapa yang follow, tapi saya tak rasa semua orang buat. Tapi somehow you faham konsep ni. Okay, dan pada sama juga ialah macam mana kita nak control daily kita. Of course daily kita ni ada up and down, ada tu ini, tapi cepat-cepat kena ingat, dan it's okay untuk you being fury pun, ataupun you rasa nak marah ke, it's okay juga untuk you rasa sadness ke. It's okay sebab kita manusia biasa. Tapi jangan kita dipanggil glue, ataupun kita tergam dekat perasaan tu all the time. Okay, rasa feel dia, lepas tu keluar balik. It's okay sebab you kena rasa juga, kita as a human being kan. Okay, dan seterusnya, apa antara benda yang saya nak you clear juga, iaitu masa kita nak tidur tu kan. Ini dia panggil lah mental focus lah. So you kena drive you mental focus dengan juga ialah semasa nak tidur you, apakah sebenarnya micro achievement aku ni, micro success aku. Contohnya, aku hari ni berjaya basuh kereta, aku hari ni berjaya, kadang-kadang simpelnya tu, aku hari ni berjaya ialah gosok gigi, contohlah, merapu kan, contoh. Ataupun aku hari ni berjaya susun kasut aku. As simple as that. Apatah lagi kalau kejayaan-kejayaan besar. So fikir, apa kemenangan aku hari ni. So dengan cara ni, you akan control you punya daily. Bila you control daily, you control you punya thought process, you control you punya mental focus. Okay, daripada mana lagi mental focus ni datang? Mental focus ni datang iaitu daripada makanan, diet. Makanan diet yang melampau minyak, fat terlalu tinggi dan sebagainya, ataupun terlalu banyak junk food, ataupun terlalu banyak fast food, dia akan mempengaruhi pemikiran guys. Dia akan pengaruh totally, dia akan. Sebab you are what you eat. Okay, so nak kata coach tak makan, tak, saya bantai juga. Tapi proportion tu, macam contoh, dalam seminggu, let's say katalah 100%, janganlah 70-80% tu benda-benda merapu. Cuba 70-80% tu benda yang sihat, 20% je merapu-rapu sikit. Merapu-rapu meaning ialah mungkin berminyak sikit ke apa, roti ke apa sebagainya kan. Dan saya tak kata itu betul dan salah, tapi somehow you kena understand benda ni, macam mana untuk create mental focus. Sebab you makan merapu, emosi merapu guys, saya guarantee. Okay, saya guarantee. Sebab saya pernah test makan merapu kan makan elok. Makan elok je fikiran. Okay, dan saya pun dah test dengan beberapa orang, tapi saya tak sure lah kalau you rasa saya okey je kot, saya buat berapa, saya okey je. Itu atas you lah. Nak buat macam mana, nak jawab tu satu benda boleh jawab kan. Okay, lepas tu pada saya macam mana nak create mental focus. Dia berkait dengan physical energy juga. Yang saya cakap dua ialah mental focus, physical energy. So saya dah jawab sekaligus dua benda, mental focus, physical energy, iaitu exercise. Exercise is a must guys. It's a must. Dia ni exercise ni tak kira apa benda exercise pun. Tak semestinya nak kena pergi gym sebenarnya. Okay, you boleh masuk martial art, you boleh main skateboard, you boleh main badminton, you boleh apa dia suka hati lah. Yang penting exercise.
Okay, tapi kalau coach boleh tak detailkan pasal exercise macam ni? Exercise ni ada 3 perkara you kena buat. Satu ialah you kena ada iaitu jenis kardiovaskular. Maksudnya ialah heart rate you antara 140 150 enough. Kan dah bergantung pada you punya umur lah kan. So, tapi point utama saya ialah dia kena ada kardiovaskular minimum 20 minit sehari. Coach, hari-hari ke? Yes, hari-hari. Gila coach. Tak boleh ke seminggu sekali? Boleh, tapi tak tahulah. Tapi berdasarkan research, kalau saya tengok di Malaysia, Jabatan Kementerian Kesihatan cakap 20 minit 3 kali seminggu. Betul, satu sudut. Tetapi saya dapati lah penting sebenarnya 20 minit sehari sebenarnya. Kan, pasal apa saya kata 20? Tambah-tambah kadang-kadang brisk walking atau sebagainya kan. Pasal isu kita lah, saya nampak isu lifestyle ialah kita adalah sedentary living. Sedentary living ialah banyak kita duduk. So, bila banyak duduk sebenarnya, kita kurang berjalan. So, 20 minit tu dah sebenarnya minimum sangat. Contoh kalau you pergi luar negara, you jalan berjam-jam guys. Sebab tu you lebih sihat, you lebih fokus, you lebih rasa relief bila you balik dekat kampung ataupun Malaysia kan. Kalau kes saya Malaysia kan. Jadi itu yang saya kata ialah sedentary life. Ni kena faham, kita ni sedentary. Banyak duduk sebenarnya. Kita punya ini, sedangkan berdiri tu yang penting. Duduk ni kesan dia banyak negatif guys. Satu, duduk lama. Satu ialah dia panggil sciatic. Sciatic tu penyakit dekat bawah peha tu. Masa awal-awal ni tak rasa, long term. Nombor 2 ialah dia akan bagi kesan kepada water retention. Body you akan water retention tinggi. You bloated. Itu akan jadi efek. So ini antara benda yang most important lah. So ini maksud saya ialah you kena aware yang you kena ada. Satu ialah cardiovascular punya training. Nombor 2 ialah you kena fokus kepada weightlifting. Pasal kita nak create dia panggil basal metabolism. Basal metabolism ni maksudnya ialah you kena ada satu konsep di mana ialah you kena ada otot lebih banyak daripada lemak. Okey, walaupun you mungkin berlemak tapi otot you kena besar. Sebab bila otot besar ni dia akan bagi you banyak kelebihan dari segi fokus dan dari segi ialah hala tuju you. Maksudnya iaitu dia akan bagi you metabolisme tinggi dan you akan tend lebih ada stronger daripada dia. Tambah-tambah you berusia macam saya 41 masuk 42. Jadi lagi important lah untuk saya compare saya umur 30 tu. Okey, lepas tu last kali lah flexibility, stretching. Jangan lupa. Kadang-kadang sadar nak angkat tangan pun tak boleh. Kalau nak tunduk ke depan tak boleh, sakit pinggang, sakit apa. So, jadi you kena clear lah in the sense of you kena ada konsep yang iaitu you fokus pada macam mana you nak create benda ni, macam mana untuk you grow long term, iaitu you mesti ada satu stretching. Stretching yang bukan stretching biasa-biasa guys. Stretching yang deep stretching. Saya sangat recommend ialah guna yoga. Pasal itu deep stretching. Bukan stretching biasa ya cacah tu. Sebab dia bagi you present dari segi awareness, mental breathing dan sebagainya. Dan obviously apa yang bentuk mental focus dan juga physical energy, breathing. Kena belajar cara breathing guys. Kena belajar. So macam mana cara breathing yang betul? At least lah 5 inhale, 8 exhale. At least macam tu. Faham macam tu tak boleh? So, inhale 5. Exhale 10. Follow saya. Inhale 5. Exhale 10. Last one. Inhale 5. Exhale 10. Okay, in fact kalau you buat macam tu pun you dah ada sedikit kelegaan guys. That's how important breathing. Jangan shallow breathing, deep breathing. So benda tu akan bantu you untuk you juga bentuk mental focus dan juga iaitu physical energy yang kuat. Okay. So apa lagi banyak lagi sebenarnya. So point saya sebenarnya the whole game saya lah, saya punya video ni, kalau tidak kita jadi berjam video ni. Iaitu satu perkara ialah you kena faham dua biggest commodity paling penting ialah satu ialah mental focus dan physical energy. So carilah apa saja supaya you ada creative mental focus dan physical energy. Ini adalah most important. Alright. So sebagai trader, sebagai usahawan ke, sebagai manusia ke, tak kisah. Ini adalah general, tetapi saya bergat terutamanya kita ni sebagai orang trading, kita kena ada macam ni. Sebab mind kena strong guys. Physical kena strong. Orang kata tak payah physical tak kuat, tak apa, mental kuat, spiritual kuat. Saya berpandangan semua kena kuat lah guys. Kan kita ni bukannya ada keupayaan luar biasa pun. Kita rakyat marahan orang biasa je kan. Jadi kena buat cara orang biasa. Maksudnya do whatever it takes untuk jaga you punya mental focus dan juga physical energy. Alright, jumpa lagi. Komen kat bawah ni. Saya nak tahu apakah you punya thought, apakah aktiviti buat untuk create your mental focus, apakah aktiviti yang you create untuk you punya physical energy, apakah you hidup berdasarkan intention atau reactional, apakah fokus long term. You share kepada saya nak baca satu-satu dan saya akan respond dalam video seterusnya. Jumpa lagi guys. All the best one.